Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'awalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن شكرتم لأزيدنكم وأنتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi Mursi Jimbalan Mursi Surau Ar-Rasyidin termasuk seterusnya kepada muslimin muslimat yang dihormati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan kita pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli sahabat. Sebelum kita mulakan pengajian, ada hajat daripada sahabat kita yang mohon kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkatan daripada surah Al-Fatihah itu dapat untuk disembuhkan ada sahabat kita yang sedang sakit ataupun yang sedang timpul dengan musibah COVID-19. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan diberikan kebaikan, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita. 39, muka surat 39. Surat 39, makalah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi lisa'adat zaraini annahu qala. Ke surat 39, makalah yang ke-13. Dari Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar generasi tabi'in, telah menyatakan man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Yang bermaksud, barang siapa tidak beradab, maka dia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, maka dia tidak punya agama. Dan barang siapa yang tidak punya wara', maka tidak punya tempat untuk dekat sisi Tuhan. Adab di sini meliputi adab terhadap Allah dan adab terhadap sesama manusia. Orang yang tidak beradab itu tidak berilmu. Artinya ilmunya tidak berfungsi lagi, yakni tidak berguna lagi. Kesabaran di sini adalah ketabahan dalam menghadapi bencana dan kezaliman sesama manusia. Juga ketabahan dalam menyingkiri maksiat dan melaksanakan perintah agama. Adapun wara' ialah kesanggupan diri untuk meninggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang tak jelas halalnya. Walaupun juga tidak jelas haramnya disebutkan sebagai syubhat. Baik. Imam Hasan Al-Basri
menyatakan bahawa sesungguhnya man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang tak ada adab, tak ada ilmu baginya. Kita belajar ilmu, tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mengamalkan ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang dengannya itu kita akan dapat untuk menuju kepada Allah. Ilmu tanpa amal, kata pepatah Arab, seumpama pokok yang tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. Ilmu yang benar akan membawa kita untuk kita beramal dengannya. Ilmu yang benar akan membawa kita itu untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak seseorang itu jadi baik, maka sesungguhnya Allah akan bagi faham kepada dia tentang agama. Bila mana Allah nak menjadikan kita ini orang yang dekat dengan dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita berbagai-bagai jalan untuk kita belajar ilmu. Dan ilmu adalah merupakan satu tangga permulaan untuk kita menuju kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa dalam perjalanan seorang itu nak menuju kepada Allah Ta'ala, tangga yang pertama yang perlu ditempuh adalah ilmu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi dalam kitabnya Minhajul Abidin, ilmu yang perlu kita tempuh dan perlu kita perolehi paling tidak ada 3 perkara. Atau paling tidak ada 3 cabang. Pertama, ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman yang wajib kita percayai. Yang keduanya, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini berkaitan dengan rukun Islam. Dan di situ juga ada pecahan-pecahan daripada perkara-perkara yang menjadi amalan kita seharian, seperti ilmu yang berkaitan dengan perniagaan, muamalat, berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan hubungan syakhsiyah, berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan hubungan antara bangsa dan sebagainya. Itu ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Dan yang ketiganya, ilmu tasawuf. Ilmu yang berkaitan dengan hati. Dan semua ini sebenarnya adalah intipati daripada sebuah hadis Nabi SAW yang dikenali dengan nama hadis Jibril. Yang ketika mana Jibril datang kepada Nabi SAW bertanyakan kepada Nabi, "Akhbirni anil Islam." Ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Islam itu adalah kamu bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu menunaikan salat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan haji bagi siapa yang mampu. Maka di waktu itu, bila Nabi SAW menjawab dengan jawapan-jawapan yang demikian, lelaki ini yang tidak dikenali oleh sahabat menjawab, "Benar engkau wahai Muhammad." Lalu ditanya kepada Nabi SAW lagi, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Apa tu iman?" Maka Nabi mengatakan iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan para malaikat, yakin dengan kitab yang diturunkan, Rasul yang diutuskan, yakin dengan hari kiamat dan qada dan qadar. Maka di waktu itu lelaki ini sekali lagi mengatakan benar. Lalu ditanya kepada Nabi SAW pada soalan yang ketiganya,
ceritakan kepadaku tentang ihsan. Ikhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Maka di waktu itu, Nabi SAW menjawab, Anta budallaha ka'annaka tarah, illam takun tarahu, innahu yara. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat dia. Yang kalau kamu tidak melihat dia, ketahuilah sesungguhnya Allah Taala itu melihat kamu. Sehingga akhirnya bila ditanya perkara lagi selepas itu, ini pun meninggalkan jemaah para sahabat, meninggalkan jemaah para sahabat yang di waktu itu berada dalam keadaan terpinga-pinga. Melihatkan hal yang demikian, Nabi bertanya kepada Umar yang meriwayatkan hadis, "Atadri man as-sa'il?" Kamu tahu tak siapa yang tanya tadi? Maka di waktu itu Sayyidina Umar mengatakan, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu di waktu itu berkatalah Nabi SAW, "Huwa Jibril, atakum yu'allimakum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan bahawa ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang berkaitan dengan 3 rukun agama ini, iaitu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan dirumuskan ilmu yang berkaitan dengan 3 perkara ini untuk membahaskan tentang ilmu tentang rukun Islam, maka di situ lahirlah ilmu fiqh. Untuk merumuskan atau mensyarahkan, menghuraikan tentang rukun iman, itulah lahirnya ilmu tauhid. Dan untuk menjelaskan tentang rukun ihsan, maka di waktu itu lahirlah apa yang kita namakan sebagai ilmu tasawuf. Maka 3 bentuk ilmu ini dibahagikan oleh para ulama, dikatakan ataupun disebutkan sebagai ilmu fardu ain. Inilah dia ilmu fardu ain. Yang apa pun yang kita nak belajar, wajib kita belajar ilmu fardu ain ini dulu. Sebab dia berkaitan dengan rukun agama. Sebelum kita belajar benda lain. Nak belajar perubatan ke, nak belajar bisnes ke, nak belajar tentang architecture ke, nak belajar apa pun, mesti kita faham 3 perkara ini. Kerana inilah 3 perkara yang menjadi teras kepada agama kita. Yang menjadi asas kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. 3 ilmu ini. Ilmu yang berkaitan dengan tauhid, ilmu yang berkaitan dengan fiqh, dan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan syariat, dan ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Jadi agama kita ini dia ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah komponen akidah. Itu asas. Kalau kita nak ibaratkan macam sebuah bangunan, asas kepada bangunan itu, itulah akidah. Yang kalau akidah itu tidak kuat, besar macam mana bangunan yang kita nak bangunkan, hebat macam mana bangunan yang kita nak bangunkan, tetapi di atas asas yang tidak kuat, di atas lumpur contohnya, ataupun tanah yang tidak kuat, nanti bila mana besarnya bangunan itu lagi besar, dia akan menyebabkan lagi cepat dia jatuh. Sebab asasnya tidak kuat. Jadi untuk kuat dibina bangunan yang besar di atasnya itu, dia perlu asas yang kuat. Jadi ibaratnya kalau kita katakan dari segi akidah itu mesti mantap. Akidah itu mesti kuat. Yang di atasnya itulah nanti akan dibangunkan apa? Akan dibangunkan bangunan itu. Kita namakan sebagai hal yang berkaitan dengan syariat. Dan di situlah kemudian dibina apa yang dikatakan agama. Latihan atau perkara-perkara amali yang kita lakukan. Dan hasil daripada itu, dia akan ada apa yang kita namakan sebagai akhlak, adab. Maka adab itu datang daripada pengamalan ilmu, daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh, khususnya ilmu tasawuf. Maka di sini melahirkan apa? Melahirkan adab. Dia melahirkan adab. Jadi kata para ulama, hasil daripada ilmu itu akan lahirnya adab. Ataupun akan lahirnya akhlak. Sama ada akhlak dengan Allah ataupun akhlak dengan manusia. Hasil daripada akhlak, dia akan lahir pula apa kita namakan sebagai ulfah.
Ulfah ni artinya kasih sayang sesama manusia. Kemesraan kepada manusia. Memberikan kemaafan kepada manusia. Ini yang kita namakan sebagai ulfah. Jadi hasil ilmu itu hasil adab itu adalah rasa kasih sayang kepada manusia sekalian. Tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira siapa pun. Maka kasih sayang itu adalah merupakan sesuatu yang lahir daripada akhlak. Yang wujud, yang hasilnya itu daripada ilmu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang tidak adab, maka dia tidak ada ilmu. Kalau kita lihat kat syarah di sini, dikatakan adab meliputi adab dengan Allah dan adab sesama manusia. Orang yang tidak beradab itu tidak berilmu. Artinya ilmunya tidak berfungsi lagi. Baik. Apa contohnya? Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya yang kita katakan perkara-perkara yang kita boleh nilai ianya itu sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, contoh. Kita nampak benda ni macam mudah saja. Tapi cuba kita fikir-fikirkan. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam mengungkapkan perkara yang dikatakan adab itu. Contohnya macam mana? Pertama sekali, rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sentiasa terasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak perkara tu pada kita? Rasa malu dengan Allah. Di mana pun kita berada, akan rasa malu kita dengan Allah. Yang keduanya, rasa takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terasa diri sentiasa berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang kedua. Bila disebut saya nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergetar hatinya. Yang ketiganya, sentiasa rasa berdosa dengan Allah. Sentiasa rasa kita ni bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bimbang kalau dosanya itu tidak kena ampun. Dia cepat-cepat dia akan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara adab kita dengan Allah. Yang keempat, tidak menangguh-nangguh urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal amal ibadah yang difardukan kepada kita. Kerana hati sentiasa merasa gentar akan kedekatan maut yang tentu masanya. Yang kelima, setiap kali terbuat kesalahan kecil, hati sentiasa menderita, takut kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya, walaupun kesalahan itu kecil, tetapi ia mungkin boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Ini di antara sifat orang yang beriman. Bukan kata dosa besar, dosa kecil pun, dia rasa sesuatu benda yang sangat-sangat sensitif pada hatinya. Tapi perkara itu boleh menyebabkan kemurkaan Allah itu. Apatah lagi kalau dosa yang besar. Sedangkan orang-orang munafik itu dikatakan dosa itu bagi mereka itu seumpama lalat yang hinggap di hidung mereka. Yang mereka itu boleh halau lalat tersebut bila-bila masa sahaja. Jadi ini ibaratnya orang beriman dengan orang yang munafik. Sentiasa sensitif hatinya dengan dosa. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala. Apapun yang berlaku dalam kehidupannya, pasrah dia dengan Allah. Redha dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu contoh. Contoh kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, setiap kali melihat pemandangan yang indah, apa yang kita lihat, semuanya kita hubungkan ia dengan Allah. Puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun yang kita lihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah jadikan perkara itu sia-sia. Maka di waktu itu kita memuji Allah. Kita meletakkan segala keindahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-8, kalau mendapat sakit, hatinya tenang.
Kerana merasakan itulah kifarah balasan dosa yang telah dilakukannya. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang meningkatkan darjatnya nanti di hari akhir. Itu di antara ciri-ciri yang kita namakan sebagai akhlak dengan Allah. Cuba bayangkan pula, dalam keadaan kita yang pada hari ini, yang kita rasa kita dah mula belajar, yang kita rasa kita dah mula sikit-sikit akhlak dengan Tuhan. Tapi cuba bayangkan pula hal keadaan diri batin kita ini. Yang kalau kita lihatkan, kadang-kadang bila kita semayang, sewaktu kita, fizikal kita itu rukuk, sujud, manakala mulut kita memuji Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama, hati kita itu lalai dengan dia. Itu dah dikatakan tidak beradab dengan Tuhan. Nampak zahir macam kita salat, tapi hati kita ingat benda lain. Hati kita itu tidak betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita berhadapan dengan Allah. Dan ketika mana kita mengangkat takbir, mengucapkan akan bacaan-bacaan dalam solat itu, sebenarnya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Tapi bila mana kita solat yang demikian, hati kita lalai. Macam mana akhlak kita dengan Allah? Bila mana kita duduk berseorangan, adakah kita rasa tenang dengan kita mengikuti Allah Ta'ala? Malah kita rasa sangat senang bila mana kita bersama dengan Allah Ta'ala lebih daripada kita bersama dengan manusia. Itu di antara ciri orang yang mana hatinya itu sudah mulai jinak dengan Allah. Sebab itulah kata para ulama, di antara ciri hati yang selamat itu, ataupun hati yang mempunyai kasih dan cintanya pada Allah itu adalah bila mana dia itu jinak dengan Allah tetapi liar dengan manusia. Maksudnya dia lebih senang duduk dengan Allah berbanding dengan manusia. Sedangkan tanda hati yang dah mula nak rosak itu adalah dia itu jinak dengan manusia tetapi liar dengan Allah. Kalau urusan dunia, tengok TV 2-3 jam pun boleh. Tengok perlawanan bola mungkin 2-3 game pun boleh. Tapi nak berwirid, nak berzikir kadang-kadang setengah jam pun dah rasa sakit pinggang. Itu maksudnya. Hati itu dia jinak dengan manusia, jinak dengan dunia tapi liar dengan Allah. Sedangkan Allah menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut anak pinak tidak memberikan kebaikan kepada kita, harta tidak memberikan kebaikan kepada kita, iaitu pada hari akhir, pada hari kiamat. Melainkan hati yang selamat sejahtera bertemu dengan Allah. Jadi kita boleh nilai diri kita macam mana. Kalau kita punya hati yang demikian, sebenarnya hati kita sedang sakit. Hati kita dalam keadaan yang perlu kita ubati. Hati kita berada dalam keadaan yang perlu kita berikan rawatan sebenarnya. Dan rawatan hati bukan dengan kita boleh berikan makanan yang zahir, atau vitamin yang zahir, ubat-ubat yang zahir. Melainkan ubat bagi hati itu adalah dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Ilmu yang membawa kita kepada dia. Dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan melakukan amal soleh. Jadi ini benda-benda yang kita perlu tengok dalam diri kita. Jadi itu contoh yang kita katakan akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun akhlak dengan manusia ini banyak. Apakah kita itu mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita? Apakah kita akan berbuat sesuatu untuk orang lain yang dalam keadaan mungkin tertekan dengan kesusahan ataupun menghadapi bala dan bencana sebagaimana kita lakukan kepada keluarga kita sendiri? Apakah kita memaafkan orang yang bersalahkan kita? Apakah kita ini hati tenang dan redha dengan segala ketentuan yang ada pada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, yang tak pernah kita itu rasa hasad dengki dan tak pernah rasa sakit hati dengan orang?
Itu di antara akhlak-akhlak kita dengan manusia. Jadi kata Imam Hasan al-Basri, kalau itu tak ada, apa yang kita namakan akhlak dengan Allah tak ada, apa yang kita namakan akhlak dengan manusia ni tak ada, man la adaba lahu la ilma lahu. Maka tak adalah padanya tu ilmu. Jadi hak kita mengaji selama ni mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun. Mungkin kita mengaji lebih daripada 20 tahun, 30 tahun sampailah usia kita pada hari ini. Kalau tak ada sifat-sifat hati yang macam tu, yang melahirkan akhlak, yang melahirkan adab, maka la ilma lahu. Ilmu bagi dia. Bila tak ada ilmu, maksudnya apa? Maksudnya kita berada dalam keadaan yang tidak mempunyai petunjuk. Kerana ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau tak ada ilmu, tak ada cahaya. Sedangkan Allah menyatakan dalam Quran, nur ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya itu cahaya. Allah Ta'ala akan membawa kepada cahaya yang siapa yang dikehendaki. Dan dia bermula dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni bukan setakat kita tuntut, bukan setakat kita mengaji, bukan setakat kita tahu, tetapi kita kena amal. Sehingga melahirkan akhlak. Daripada akhlak itu melahirkan adab. Dan tanda orang yang ada adab, dia akan mesra dengan orang. Dia akan memaafkan orang. Dia akan cuba nak selamatkan orang daripada kerosakan dan kebinasaan. Bukan makin keras. Ada setengah orang dia mengaji ilmu. Dia banyak ilmu. Tapi kerja nak menyesatkan orang je. Nak mengkafirkan orang je. Nak membida'ahkan orang saja. Pun ada juga. Oh, yang tu tak betul, yang ni tak betul. Mentang-mentanglah dia belajar. Ya betul, yang tak betul, kita jelaskan tu. Tapi dalam penuh kerana kasih sayang, ajak dia kepada kebenaran, ajak dia kepada kebaikan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Serulah saudara-saudara kamu kepada jalan Allah SWT itu dengan hikmah dan juga dengan contoh tauladan yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan sebaik-baik bahasa. Jadi ini benda yang perlu kita perhatikan, ya. Ilmu yang baik itu sebenarnya diumpama biji benih yang baik yang kita tanamkan pada hati kita. Yang mana biji benih itu kalau dia baik, dia akan melahirkan, dia menumbuhkan akan pohon yang baik. Dan pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Sedangkan ilmu yang tidak baik itu, dia ibarat menanam pohon yang tak baik, pohon berduri. Dan bila mana dia keluar ataupun dia tumbuh, dia akan keluar ataupun dia akan tumbuh pohon yang tidak baik dan buahnya pun tak baik. Itu contoh. Jadi kerana itu, dalam kita memahami masalah ilmu, maka ilmu yang sebenar itu adalah ilmu yang membawa kita kepada Allah. Membawa kita kepada kasih sayang kepada manusia. Yang di situ ada hablum minallahnya dan di situ ada hablum minannasnya. Baik. Kemudian dikatakan waman la sabara lahu la dina lahu. Siapa yang tak sabar, maka sesungguhnya tidak adalah padanya itu akan agama. Siapa yang tak sabar, maka sesungguhnya tak adalah padanya agama. Apa itu sabar? Disebutkan di sini, sabaran itu adalah ketabahan dalam menghadapi bencana dan kezaliman. Maksudnya bila kita katakan sabar, apa yang dikatakan sabar itu? Sabar itu sebenarnya adalah kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang di luar batasan syarak. Itu maksud sabar. Dan sabar ini, dia ada 3 bahagiannya. Satu, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam kita itu meninggalkan akan segala larangan-larangan yang Allah Ta'ala tegah gitu. Dan yang ketiganya adalah sabar dalam kita berdepan dengan ujian-ujian ataupun kita berdepan dengan apa yang kita katakan sebagai bala, bencana yang datang kepada kita. Baik. Maka dikatakan siapa yang tidak sabar, tidak ada agama padanya.
Kenapa? Kerana sabar itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebab nak buat baik bukan senang. Dia perlu kesabaran. Kita nak istiqamah semayang ni kadang-kadang bukan mudah. Tambah-tambah lagi kalau nak istiqamah semayang jamaah. Dengan berbagai kekangan yang ada pada kita. Masanya, mungkin tugasannya, mungkin dengan perjalanan jarak jauhnya dan sebagainya. Dan dia memerlukan kesabaran. Cuma dalam bab sabar ni dia ada beberapa alah bisa tegal biasa. Bila dah biasa buat benda tu, dia akan jadi mudah. Ini kita katakan kesabaran. Dan kesabaran ini Allah menyatakan dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang sabar. Jadi bila kata bab sabar ni, dia satu benda yang sangat besar artinya. Sampaikan dikatakan agama itu berpaksi kepada dua perkara. Iaitu pertama sabar, yang keduanya syukur. Agama ini berpaksi pada dua perkara. Pertama sabar, artinya apa pun yang kita nak buat, kena sabar. Dari segi nak mentaati perintah Allah, ataupun nak menghindarkan larangan Allah, ataupun dengan kita nak berdepan dengan ujian-ujian yang telah Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan bighairi hisab. Maksudnya di hari akhirat kelak bila mana kita berada di padang mahsyar, akan ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini kemudahan untuk tidak melalui hisab. Sebab dunia ni satu benda yang kita akan kena hisab. Halalul hisab wa haramuha azab. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dunia ini halalnya itu dihisab dan haramnya diazab. Orang yang sabar, maka dia akan diberikan pahalanya bighairi hisab nanti. Jadi bab sabar ini satu benda yang sangat tinggi darjat penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dikatakan siapa yang tidak bersabar, tidak ada baginya itu akan agama. Baik. Lawan kepada sabar apa? Lawan kepada sabar adalah kemarahan. Ataupun melakukan sesuatu yang kita katakan melanggar daripada tuntutan agama. Sebab makna sabar kita dah bagi tahu tadi, menahan diri daripada melakukan sesuatu yang di luar batasan agama. Jadi kalau sesuatu yang datang sebagai ujian kepada kita, mungkin kita terasa sakit dalam hati kita. Mungkin kita terasa macam sedih pada hati kita. Itu sabar. Sebab kalau lagi tinggi tingkatannya, kita namakan redha. Redha ni dia tak terasa apa. Malah dia terasa terhibur dengan ujian. Sebab dia tahu bahawa ujian itu Allah nak hapuskan dosanya ataupun tingkatkan derajatnya. Itu kita namakan sebagai redha. Tapi kalau sabar ini di bawah sikit. Tapi itu pun, bila mana seorang itu sabar, maka Allah menyatakan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, khususnya para nabi, khususnya para sahabat, golongan para aulia, Allah bentuk mereka itu dengan kesabaran. Allah bentuk mereka itu dengan kesabaran untuk menyempurnakan agama mereka. Bagi para sahabat khususnya. Kalau para nabi dan rasul itu memang sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu yang dijadikan kepada mereka itu ujian. Sebab setiap rasul itu ada dia punya karenah umatnya. Dan Allah berikan kepada mereka kesabaran. Syadul bala alal anbiya. Paling berat ujian itu pada para nabi dan kemudiannya pada para aulia dan seterusnya ikut iman masing-masing. Jadi ini bendanya yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Untuk kejayaan, maka tidak ada jalan yang melainkan dengan kesabaran. Disebutkan dalam satu kisah.
oleh Abu Lais As-Samarkandi. Dikatakan bahawa ayahnya telah menceritakan kepadanya satu kisah daripada kisah-kisah para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa sesungguhnya ada seorang nabi yang diilhamkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Dia telah bermimpi bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepadanya, esok engkau dikehendaki untuk keluar daripada tempatmu ini atau rumahmu itu pada waktu pagi dan pergilah menghala ke barat. Nanti dalam perjalananmu itu kamu akan temui 5 perkara. Dan apabila kamu bertemu dengan 5 perkara ini, hendaklah kamu lakukan 5 perkara pun. Apa dia? Yang pertama, apabila engkau lihat sesuatu. Engkau lihat sesuatu yang besar di hadapan kamu. Sejurus kamu keluar dari rumah kamu itu, maka hendaklah kamu makan akan ia. Dalam mimpinya tu, si Nabi tadi dia mendapat arahan daripada Allah SWT. Perkara pertama yang dia lihat sejurus dia keluar daripada rumahnya, maka hendaklah dia makan. Yang kedua arahannya, apabila kamu bertemu dengan sesuatu perkara, hendaklah kamu sembunyikannya. Dia tahu lagi perkara apa, tetapi dia kata arahannya, sembunyikanlah ia. Yang ketiga, terimalah. Terimalah. Yang ketiga, terimalah. Bila ada satu kejadian menimpa kamu, terimalah dan jangan bagi alasan. Dan yang keempat, janganlah engkau putuskan harapannya. Apabila diminta kepada kamu, janganlah engkau putuskan harapannya. Mimpi. Sebab mimpi para nabi itu kan dia wahyu. Salah satu jalan wahyu kepada para nabi itu adalah melalui mimpi para nabi. Bukan kita ya. Mimpi kita ni mimpi yang boleh ditafsir lagi kan. Mimpi ni ada 3. Satu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dalam umat Nabi Muhammad pun ada. Ya, 1/40 daripada kenabian itu adalah daripada mimpi. Ya, mimpi yang benar, ru'yah shadiqah. Tapi ada juga mimpi yang kita namakan sebagai mimpi yang tidak baik ataupun tidak benar. Ya. Dan ada juga mimpi yang mengarut pun ada juga. Kita sebelum tidur, ya, tengok cerita Superman, dalam mimpi kita mimpi jadi Superman. Itu mimpi yang mengarut lah. Tetapi tak dinafikan juga. Kita juga ada mimpi yang benar. Contohnya mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Itu harus pada kita. Jadi itu yang dikatakan mimpi. Ya. Baik, jadi Nabi ini dia mimpi yang keempat. Bila dia bertemu dengan kejadian tersebut, maka janganlah engkau putuskan harapannya. Kemudian yang kelima, ada perkara yang kelima akan terjadi. Larilah engkau daripadanya. Larilah engkau daripadanya. Jadi Nabi ini pun dia mimpi, dia kata tak apa. Maksudnya mereka ni diajar oleh Allah Ta'ala secara pengalaman. Para Nabi kan Allah Ta'ala ajar mereka itu melalui pengalaman mereka. Ini disebutkan dalam kitab Abu Lais As-Samarkandi. Maka pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluarlah daripada rumahnya dan menuju ke arah barat. Pagi esoknya, bangkit daripada tidur, dia pun laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadanya. Dia pun pergi keluar dari rumahnya, mengalah ke arah barat. Cuma, bila mana dia nak pergi ke arah barat, perkara yang pertama sekali dia tengok dan dia lihat adalah gunung. Arahan dalam mimpinya adalah, hendaklah engkau hadapi dan makan. Sudah. Dia tengok ada gunung sebenarnya. Tapi oleh kerana yakin dengan mimpinya, dia kata tak apalah. Dia teruskan perjalanan. Dan dengan niat,
Bila dia sampai ke tempat tersebut, dia yakin. Dia akan buatlah apa yang Allah telah perintahkan. Kalau tak makan semua pun, mungkin makan sikit je, dia kata. Maka ketika mana dia berjalan ke arah gunung itu, tiba-tiba gunung itu mengecil. Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Sehinggalah bila dia sampai ke tempat itu, gunung itu tiba-tiba menjadi seperti sebesar roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Dan bila ditelan, terasa sangat manis. Bagaikan madu. Dan dia pun mengucapkan Alhamdulillah. Pujian buat dia. Dia tak tahu ni apa benda ni. Apa hikmahnya dia buat macam tu. Willnya. Oleh kerana dia seorang Nabi, dia jalan. Dia yakin nanti Allah akan beritahu pada dia apakah dia punya sebab musabab. Kemudian Nabi ini pun berjalan. Meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba dia nampak ada mangkuk emas. Azan. Azan. Nanti kita sambung. Baik, kita sambung lagi. Sedikit daripada pengajian kita ini. Jadi Nabi tadi, dia pun meneruskan perjalanannya. Seterusnya selepas mana dia telah berjaya melepasi rintangan yang pertama. Kemudian dia berjalan. Tiba-tiba dia bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia nampak sebuah mangkuk emas. Maka dalam arahan yang telah dia terima dalam mimpinya itu, sembunyikanlah. Sembunyikan. Maka apa yang dia buat? Dia pun menggali tanah untuk menyembunyikan akan mangkuk emas yang ditemuinya itu. Tapi semakin dia cuba untuk menimbun mangkuk tersebut, semakin pula mangkuk tersebut timbul. Makin dalam dia gali, makin cepat mangkuk itu timbul. Sehinggalah akhirnya dia bertawakal, dia menggali lubang yang agak dalam, kemudiannya dia campakkan ataupun dia timbuskan akan mangkuk dan ditinggalkan. Tapi bila mana dia nak berjalan, dia tengok masih lagi mangkuk tersebut keluar. Dia pun kata dah tak ada daya lagi, maka dia pun tinggal. Dia pun berlalu. Sehinggalah kemudiannya dia berjalan terus. Tak lama kemudian, sedang dia berjalan, dia melihat seekor elang sedang mengejar seekor burung yang kecil. Lalu burung ini bila nampak dia terus datang kepada dia. Dan kemudian burung ini pun berkata, "Wahai Nabi Allah." Mendengar suara burung yang kecil itu, dia terasa simpati. Dan arahan dalam mimpinya, terimalah. Maka dia pun terima. Dimasukkan burung itu dalam bajunya. Dan kemudiannya burung elang yang sedang mengejar burung yang kecil itu, melihat dia menyelamatkan burung yang kecil, burung elang pun pergi kepada dia. Maka berkatalah burung elang ini kepadanya, "Wahai Nabi Allah, telah ku kejar burung ini daripada pagi tadi. Semenjak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau putuskan rezekiku. Karena sesungguhnya kemungkinan itu adalah rezekiku." Maka di waktu itu, si Nabi Allah ini pun dia merasa kesian terhadap burung kecil ini. Tetapi dalam arahan, dalam mimpinya itu dia katakan, jangan engkau putuskan harapan. Lalu di waktu itu, dia menjadi kebingungan dan serba salah. Antara hendak melepaskan burung kecil itu, ataupun membiarkan burung elang itu kelaparan. Akhirnya, dia cuba untuk mencari mana-mana makanan, daging yang boleh diberikan kepada elang, tak ditemui di waktu itu. Tapi dalam arahannya mengatakan, jangan kau putuskan harapan. Akhirnya, bila dah tak ada arah sangat, dia ambil pisaunya, dan dia ambil sedikit daripada daging pehanya, betisnya, untuk diberikan kepada si elang, menggantikan akan burung yang kecil itu. Selepas kejadian itu, Nabi Allah
meneruskan perjalanannya lagi. Tak lama kemudian, dia menunggu akan peristiwa yang kelima atau perkara yang kelima yang dia akan bertemu dengannya, yang dalam arahan mimpinya itu mengatakan, larilah engkau daripadanya. Maka bila dia berjalan, pada perkara yang kelima dia lihat bangkai yang sangat busuk. Dan di waktu itu, dia pun bila melihat hal keadaan tersebut, dia pun melarikan diri ataupun menghindar daripadanya, sehinggalah kemudiannya dia habis daripada menjalankan dan arahan yang telah didapati dalam mimpinya itu dengan kelima-lima perkara yang telah dia hadapi. Kemudian dia pun bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu sebagaimana yang telah diberitahu kepadaku dalam mimpiku, maka jelaskanlah kepadaku takwil daripada perkara-perkara tersebut. Dan kemudiannya pada malam hari dia pun kembali ke rumahnya, balik ke rumahnya selepas mana 5 perkara telah dilalui pada siang harinya, dan dia pun tertidur. Dan dalam tidurnya itu dia telah bermimpi, Allah Ta'ala memberitahunya, adapun yang pertama, apa yang engkau hadapi, hendaklah engkau hadapi dan telan ia, makan dia. Maka sebenarnya itulah kemarahan. Yang kalau engkau hadapi ia dengan sabar. Nah, ada cerita kait dengan sabar tadi. Apabila engkau hadapi ia dengan sabar, maka ketahuilah, sesungguhnya di hujung perjalanan sabar itu akan menjadi manis untuk kamu. Walaupun peringkat awalnya kita marah. Walaupun peringkat awalnya kita ni tak boleh nak kawal kita punya nafsu kita, ataupun tak boleh nak kawal kita punya ialah kemarahan. Tetapi bila kita mengekang kemarahan tersebut dengan sabar, maka sebenarnya di hujung perjalanan itu akan dapat kemanisan iman. Adapun yang kedua, sembunyikanlah ia. Dia berjalan, dia jumpa dengan mangkuk emas. Dia cuba sembunyikan, mangkuk emas tetap juga timbul, tetap juga muncul. Maka apakah itu? Maka dalam mimpinya itu diberitahu, itulah amal kebaikan. Dan itulah budi bagi seseorang manusia. Walau macam mana pun disuruhkan ataupun disembunyikan, maka tetap akan nampak juga. Jadi kebaikan ni tak payah nak sebut-sebut. Bila kita buat baik ni, kalau benda tu lillahi ta'ala ikhlas, macam mana pun dia akan Allah bagi tahu kepada manusia. Kita tengok berapa ramai orang-orang yang kita kenali, dan mereka tu pun bukan pun ulama pun, meninggal dunia 50 tahun, 70 tahun kemudiannya digali makam ataupun kubur mereka, mungkin sebab nak alih kubur, ataupun mungkin nak buat jalan, ataupun mungkin kena banjir. Didapati kain kafan mereka itu macam baru semalam mereka meninggal. Malah ada yang ada warisnya dipanggil, tengok itu nenek dia dah 70 tahun, tapi bila dibuka tengok wajah nenek dia yang 70 tahun dah meninggal, lagi cantik, lagi molek daripada cucu yang tengok. Nak cerita benda tu, kalau benda yang baik, tak payah nak cerita. Benda tu Allah Ta'ala akan munculkan. Sedangkan orang yang meninggal dunia dan Allah berikan kemuliaan yang begitu, mereka ni bukan ulama pun. Bukan orang yang terkenal, yang tercatat namanya di dalam lembaran sejarah. Bukan masuk reality TV pun kenal oleh orang-orang yang ada di zamannya. Mungkin dia seorang guru Quran, duduk di ceruk kampung mengajar anak-anak. Mungkin dia seorang yang melazimi masjid. Mungkin dia seorang yang memang kerjanya itu kerja kampung, tapi tak pernah menyakitkan orang lain, tak pernah sakitkan hati orang lain. 70 tahun, kadang-kadang sampai ratusan tahun pun ada. Yang bila dikali balik dia punya kuburnya untuk dialihkan atau mungkin nak buat sesuatu hajat, dilihat mereka itu masih tetap utuh sebagaimana keadaan yang sebelumnya. Tak hancur pun hatta kain kafan. Itu contoh. Jadi yang kedua, diumpamakan macam mangkuk emas yang ditanam dia, tapi tetap juga dia muncul, itulah kebaikan. Macam mana disembunyikan, macam mana disuruhkan, kalau kerana Allah Ta'ala, maka tetap akan dinampakkan juga. Adapun yang ketiga, itu adalah amanah. Ya.
Jika telah menerima amanah, jangan sesekali khianat. Jangan sesekali khianat. Jadi bila mana dia telah menerima amanah daripada burung yang kecil untuk menyelamat dan untuk menyembunyikan dia, mempertahankan dia, itu amanah. Jangan sesekali khianat. Adapun yang keempat, jangan kau putuskan harapannya, iaitu hendaklah berbuat baik dengan manusia, berbuat baik dengan orang lain, walaupun kadang-kadang sampai peringkat melukakan hati kita. Tapi demi untuk orang lain, kita mengutamakan orang lain, Allah akan memberikan kebaikan kita. Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik untuk kita. Jadi itu yang dikatakan hajat manusia. Bila kita memenuhi hajat orang, maka Allah akan penuhi hajat kita, insya-Allah. Dan yang kelimanya, yang dilihat adalah bangkai dan arahannya larilah daripadanya, maka itulah ghibah. Itulah yang dikatakan mengumpat. Maka larilah engkau daripada orang yang duduk berkumpul sambil mengumpat, kerana kebinasaannya sangat besar. Jadi ini 5 perkara yang ditempuh oleh Nabi ini, dan yang kita nak kaitkan tadi adalah dengan kesabaran. Dia tak sebut dalam kitab ni, dia sebut Nabi je. Kisah je lah, kisah. Boleh sebabkan dia. Jadi dia mengatakan bahawa sesungguhnya, kita balik pada kalam Hasan al-Basri tadi, man la sabra lahu la dina lahu. Siapa yang tidak ada kesabaran padanya, maka tidak ada agama bagi dia. Jadi kalau kita tengok agama ni sebenarnya dia memerlukan kesabaran. Apa pun kita nak buat, kena sabar. Nak solat kena sabar, nak tutup aurat kena sabar. Nak buat kerja-kerja agama, lagilah kena sabar. Nak jadi pengurusi surau masjid pun kena sabar. Orang duk kata je kan. Nak buat baik pun salah. Kan? Kita nak buat benda-benda yang kadang-kadang nak memuaskan hati jemaah ni pun salah. Saya pas pengurusi masjid, pengurusi surau. Memang masalah. Kan? Tapi macam mana kan? Kena sabar. Sebab apa? Ini masalah ummah kan? Jadi kena sabar. Jadi kata Imam Hasan al-Basri itu benar. Man la sabra lahu la dina. Siapa yang tak sabar, maka tak ada agama bagi dia. Dan akhir sekali dia kata man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tak wara', maka tidak ada baginya itu tempat dekatnya di sisi Allah. Wara' ni maksudnya apa? Wara' ni dia menjaga halal dan haram. Dia menjaga halal dan haram. Maksudnya yang halal itu diusahakan sungguh-sungguh. Yang haram itu dijauhi sungguh-sungguh. Dan di antara keduanya itu, dia terdapat perkara yang kita namakan syubhat. Yang syubhat itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang barang siapa yang menjauhi syubhat, maka sesungguhnya akan terjagalah dirinya dan agamanya. Man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Siapa duduk dekat syubhat, dia duduk dekat yang haram. Jadi wara' ni apa dia? Wara' adalah, dikatakan di sini, kesanggupan diri untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang tidak jelas halalnya. Ataupun apa yang kita namakan sebagai syubhat. Jadi orang yang betul-betul jaga agamanya, sebenarnya dia akan bersifat dengan wara'. Bersifat dia dengan menjaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga akan perkara-perkara yang syubhat, agar tak masuk benda syubhat tu dalam dirinya. Sebab benda ni kalau masuk ke dalam diri kita, dia akan menempa hati. Dan bila mana dia tempa hati kita ni, kalau benda tu baik, alhamdulillah. Tapi barang benda yang tak baik masuk dalam hati kita, man nabata lahmuhu min suhtin fannar aula bi. Siapa yang menempa ataupun yang membesarkan dirinya itu daripada benda yang haram, neraka itu lebih baik baginya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab tu benda yang kita makan, benda ni sangat penting untuk kita tengok. Sebab kadang-kadang benda kita makan ni simple je. Kita makan satu benda yang kadang-kadang tak jelas halal je. Kita tak tahu mungkin haram atau mungkin syubhat. Tapi benda tu menyebabkan kadang-kadang sebulan, 2 bulan tak boleh kita bangkit tahajud. Kadang-kadang makanan sikit tu menyebabkan kadang-kadang kita nak baca Quran pun kita masih malas. Nak dapat semayang yang betul-betul kita menghayati pun rasa jauh sangat. Rasa tak dapat untuk kita khusyuk. Sebab apa? Makan. Sebab tu bab makan ni kena hati-hati. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah mengharamkan baginya untuk makan buah-buahan yang berada di masyarakat tertentu kerana padanya itu ada syubhat dia. Sebab dia tegur raja. Ya? Dan kemudiannya raja memiliki harta-harta
dan sebagainya, dia tidak membenarkan dirinya untuk makan buah-buahan di Dimash. Sebab apa? Nak jaga warak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dihidangkan kepadanya dengan susu, yang dia pada hari itu terlupa nak tanya jariahnya daripada mana susu itu datang. Yang akhirnya bila dia susul, dia tengok rupanya susu itu memang dijual oleh penjual susu daripada binatang ternaknya. Tapi binatang ternaknya makan kat tempat orang lain, bukan kat tempat ladangnya. Akhirnya beliau telah mengorekkan lehernya, kerongkongnya, sehingga akhirnya keluarkan susu itu kembali. Dan didoa kepada Allah, ya Allah, apa yang tinggal pada diriku itu, itulah yang takat yang mampu aku keluarkan. Yang tinggal itu aku serah pada Engkau, ya Allah. Jadi, kata Imam Hasan Al-Basri, وَمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ لَا زُلْفَ لَهُ. Siapa yang tak ada wara', maka dia tak ada nilaian ataupun tempat kedekatannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiknya Islam seseorang, baiknya agama seorang itu adalah pada wara'nya. Dia menjaga hukum haram ini, menjaga agamanya, menjaga dirinya daripada tercebur dengan haram dan yang makruh, dan ini adalah merupakan seseorang yang dinilai baik di segi agamanya, insya-Allah. Jadi inilah perkara yang dapat kita belajar pada hari ini, ya, kalam yang ke-13 berkaitan dengan kalam daripada Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Barang siapa yang tak beradab, tidak berilmu, barang siapa yang tidak ada kesabaran, tidak ada agama baginya, dan barang siapa yang tidak punya wara', maka tidak punya tempat yang dekat sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan kita untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan, ya, dan kita sebutkan tadi ilmu adalah langkah pertama untuk kita menuju kepada Allah Taala, dan kalau Allah berkehendak kita jadi baik, maka Allah akan memberikan kita faham tentang agamanya. Ilmu itu Allah akan bagi kepada kita, insya-Allah. Jadi sekali yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik daripada kelemahan hawa nafsu itu sendiri. Jadi kalau ada soalan, tunggu soalan boleh kita jawab terus sebelum kita akhirkan majlis ini, insya-Allah. Silakan. Ada soalan? Ya, insya-Allah. Benda tu kalau kita tercebur dengan maksiat, lalu kita terbuat dosa, cepat-cepat kita istighfar, maka insya-Allah benda tu akan kita tak tahu, kita manusia kan. Kadang-kadang ada benda yang kita buat, kadang-kadang kita tak perasan benda tu haram, atau kadang-kadang benda tu melanggar hukum. Tiba-tiba kemudiannya baru kita tahu, oh benda tu salah. Ya, maka walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru li dzunubihim. Barang siapa yang melakukan perkara yang maksiat mungkar dan kemudiannya dia ingat kepada Allah Taala dan kemudian dia minta ampun kepada Allah Taala, maka Allah akan ampunkan dia. Dan siapa lagi yang dia nak minta ampun melainkan Allah. Jadi at-taibu minaz zambi kama la dzamba. Siapa yang bertaubat daripada dosanya, maka Allah, seolah-olah dia punya tak berdosa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Taala kalau kesilapan, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun kita, insya-Allah. Lagi ada soalan? Ya. Lebih baik kalau macam tu kita tak usah terima lah. Maksudnya kita bagi pada orang. Tak kisah kalau ada sesuatu benda yang pada hati kita yang was-was. Sebab dalam hadis ada sebut yang dikatakan kebaikan itu matma'annal qalb, apa yang menenangkan hati. Sedangkan dosa, maksiat itu satu benda yang menyebabkan hati itu dia akan rasa macam was-was. Sebab hati kita ni memang dia boleh rasa benda tu. Jadi kalau ada perasaan macam tu terhadap perkara, elok kita tinggalkan. Elok kita tinggalkan. Walaupun kadang-kadang nampak zahirnya okey, nampak zahirnya betul, kan? Tapi ada benda yang kita rasa macam was-was. Macam kata nak masuk kedai lah, kan? Kita rasa kedai ni okey, kan? Tapi bila kita nak masuk tu dia ada rasa, satu bentuk rasa yang macam sedap. Maka di waktu itu sebaiknya tak usah masuklah. Masuk kedai lain.
Elok bagi orang. Pada kita, was-was tu tentang apa? Kalau benda tu was-was memang ada hubung kait dengan halal haram, sembelihannya tak betul ke apa, jangan bagi orang lah. Sebab tu memang dah dikirakan sebagai daging yang tak boleh nak dijadikan korban, kan? Kalau ada was-was yang lain, was-was yang lain, maka di waktu tu boleh je kita bagi ke orang lain, ya? Kalau benda tu memang dah nyata-nyata, memang dah tak betul, ataupun daging tu misal contohnya, ataupun binatang itu kita tahu duitnya daripada benda yang, ataupun daripada sumber yang tidak berapa bersih, kan? Maka di situ kita dah faham dah, tertolak perkara tersebut, ya? Allah. Cop halal. Cop halal ni pertama sekali dia itu sebagai satu bentuk peraturan peraturan dunia, kan, untuk mengesahkan satu benda tu halal. Tapi sebenarnya hakikat dari segi nak faham halal haram itu sebenarnya itu pada hukum syarak, ya. Jadi tengok pada warak kita lah. Tu kata dia kena takwa versus dengan fatwa. Takwa versus dengan fatwa. Dia memang macam tu jadi. Dalam bab makanan, dalam bab benda-benda apa yang kita buat hari-hari ni, dia akan jadi macam tu. Orang yang betul ada agama, dia akan pilih takwa. Walaupun kadang-kadang fatwa tu ada. Macam orang semayang lah. Contohnya semayang. Semayang zuhur tu, dia habis semayang zuhur tu, 10 minit sebelum asar pun boleh semayang zuhur lagi. Itu fatwa. Tapi orang yang ada takwa, dia tak akan buat benda tu. Dia akan semayang di awal waktu. Ya? Jadi, kita ni, dalam bab makanan, saya faham lah tu. Kadang-kadang kita pergi kedai, kan? Tak ada seorang pun orang Islam kat situ. Kan? Tapi dia punya logo halal punya lah besar. Kat situ, fatwa betul dengan takwa. Puk dada tanya iman dan takwa. Tanya takwa. Itu kata tadi, takwa bersama dengan fatwa. Fatwa kata, ada logo halal, okey kan? Tapi, takwa macam mana? Takwa. Kan? Jadi kat situlah. Memang di akhir zaman, itulah bendanya yang kita hadapi. Ya? Sebab tu, di akhir zaman ni, takwa sangat-sangat memainkan peranan dalam nak menjaga diri kita daripada tercebur dengan benda-benda yang syubhat. Ya? Benda tu kita tanya diri. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Nah, silakan. Betul, sebenarnya sabar itu dia ada limit. Dalam agama kita pun diberikan limit. Contohnya kalau benda-benda yang sepatutnya kita pertahankan, kan, dan kita ialah maksud pertahankan. Contohnya kalau pencuri masuk ke rumah kita, dia nak curi kita punya barang, dia nak kacau anak bini kita, kita kata apa? Tadi belajar sabar, kena sabar, kan? Dia nak curi barang kita, sedangkan di waktu itu wajib pertahankan akan harta benda kita, wajib kita pertahankan maruah anak isteri kita. Maka di waktu itu kalau sabar, kita buat waktu itu dayus kita. Jadi kalau benda tu, maksudnya kalau benda yang melanggar syarak, kita tak boleh sabar. Malah Nabi kata, kalau kamu lihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. Maksudnya tak ada kesabaran. Tengok maksiat berlaku, sabar. Tak ada. Kan? Tak ada. Maksudnya kena kita ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan. Kalau tak mampu dengan hati. Itu hadis Nabi. Baik. Jadi kalau benda yang berlaku dengan syarak, berlanggar dengan benda syarak ni, maka dia punya kesabaran itu dia ada had. Tapi bila mana berlaku dengan benda-benda lain, contohnya yang kita katakan tadi, tukar benda tu applicable bila mana kena pada diri kita. Sabar, saya ada limit ni. Contoh dengan benda-benda yang biasa. Maka dalam masalah ni perlu sabarlah. Maksudnya benda tu jangan sampai peringkat melanggar hukum syarak. Tapi oleh kerana mungkin mencalarkan kita punya maruah sikit, kan? Kita punya pride. Patutnya kita diberikan layanan lebih baik. Tiba-tiba dia bagi layanan yang agak kurang baik, kan? Kita ni VIP. Contoh, kan?
Takkan kita tak sabar. Waktu tu sabarlah. Sebab kita tahu benda tu satu benda yang melibatkan muruah saja, melibatkan kita punya maruah saja, bukan sampai melanggar hukum syarak. Maka di situlah nak menguji siapa kita sebenarnya si Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita ni betul-betul menghayati sifat kehambaan itu yang kita nampak semua manusia ni sama je. Esok mati tak bawa apa benda pun, melainkan amal dan takwa saja. Apa title ke, PhD kita ke, apa benda ke, semua tinggal belakang. Kan? Yang itu yang kita katakan sifat kehambaan yang perlu ada pada kita. Jadi sabar saya ada limit tu, applicable lah kat situ. Tapi kalau benda yang melibatkan hukum syarak, maka janganlah, sabar ni kan. Pencuri masuk rumah kita pun sabar. Kita bukan agama yang begitu. Jadi kita perlu mempertahankan hak kita sebagaimana diperintahkan. Wallahualam. Jelas. Baik. Lagi ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada cukup sekat tu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan hawa nafsu sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fadhal mustaghfirin wa najat at-taibin wa billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan menulis kita dengan tafdhil ibarat dan surat al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Taqabbalallahu minna wa minkum.